Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami Puan Farah Syahira binti Abdul Syukri selaku pensyarah bagi subjek SCCA 2083 Undang-Undang Komunikasi. Saya Nora binti Fauzi, nombor matrik 274476 dari Pusat PJJ Kampus I Kuching. Kumpulan saya akan membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Tanggungjawab Sosial dalam mengatasi isu gangguan seksual. Assalamualaikum, nama saya Atika Nasrullah binti Zulkarnain, nombor matrik 27648. Bahagian pengenalan, gangguan seksual ialah perbuatan lucah yang disengajakan atau tidak diminta. Gangguan seksual sama ada lisan, fizikal atau isyarat seksual adalah gangguan dan keadaan yang tidak boleh diterima oleh akal manusia yang waras. Gangguan ini boleh berlaku di mana-mana sahaja seperti pejabat, universiti atau kawasan kejianan anda sendiri. Kesedaran tentang isu gangguan seksual di Malaysia adalah sangat penting kerana ia memberi kesan yang amat mendalam kepada mangsa, terutamanya golongan perempuan. Apabila bercakap mengenai gangguan seksual, kita cenderung untuk berfikir bahawa wanita adalah mangsa. Namun ada juga golongan lelaki yang menjadi target gangguan seksual. Tetapi mereka tidak berani untuk mengadukan insiden ini kepada orang lain atau mereka yang berkewajiban. Bahagian objektif kajian pula, objektif kajian ilmiah adalah untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan gangguan seksual berlaku. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti kesan gangguan seksual ke atas mangsa. Dan yang ketiga, mencari jalan penyelesaian pada isu gangguan seksual ini. Dari sudut latar belakang kajian, kumpulan kami mendapati gangguan seksual merupakan suatu perlakuan tidak bermoral oleh seseorang terhadap orang lain. Biasanya, perbuatan itu dilakukan oleh mereka yang lebih berkuasa dan mengidap penyakit mental. Kumpulan ini biasanya mempunyai masalah dengan kehidupan, keluarga dan perhubungan yang tidak stabil. Gangguan seksual boleh berlaku kepada lelaki dan wanita, tidak terhad kepada sesiapa sahaja. Gangguan seksual ialah tingkah laku tidak bermoral yang melanggar batas-batas perhubungan dan nilai pribadi sehingga mewujudkan suasana tidak selamat di mana sahaja. Terima kasih kepada sahabat yang telah membuat pembentangan sebentar tadi. Saya Azhar bin Ibrahim memegang nombor matrik 276481 akan meneruskan berkenaan dengan topik yang keempat iaitu huraian dari sudut masalahnya. Kejadian gangguan seksual adalah tanggungjawab sosial yakni bersama. Gangguan seksual adalah satu perbuatan jenayah yang boleh diambil tindakan hingga ke muka pengadilan. Senario ini merungkai bahawa terdapat beberapa masalah yang timbul asbab gangguan seksual ini berlaku. Antaranya, yang pertama adalah mengabaikan hukum agama. Kekurangan pengetahuan dalam hukum agama adalah salah satu punca seseorang individu itu melakukan perbuatan dalam bentuk gangguan seksual. Apabila kesedaran agama di dalam hukum halal dan haram diketepikan, maka punca tingkah laku negatif yang mendorong individu itu melakukan perkara terkutuk akan mereka lakukan demi kepuasan sendiri-sendiri. Yang kedua adalah pengaruh internet, telefon bimbit dan media sosial. Zaman teknologi yang semakin canggih sekarang ini, kalau disalahgunakan kepada perkara negatif, maka penggunanya akan lebih cenderung menyalahgunakan peralatan seperti internet, telefon bimbit dan media sosial untuk perbuatan ke arah gangguan seksual. Yang ketiga adalah daripada perspektif undang-undang. Menurut kenyataan daripada pengkaji terdahulu, masalah gangguan seksual ini tiada sebarang undang-undang khusus mengenainya. Di dalam akta yang terdapat di Malaysia juga tidak menggariskan takrifan berkenaan dengan gangguan seksual, cuma yang ada hanyalah beberapa peruntukan undang-undang yang boleh dikaitkan mengenainya, contoh undang-undang jenayah dan sibil. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan topik yang kelima iaitu huraian dari sudut faktornya. Di Malaysia, golongan wanita masih malu untuk menyatakan perbuatan tersebut dan memandang remeh kes gangguan seksual hingga menyebabkan diri sendiri tidak dilindungi dan mengakibatkan perbuatan tersebut akan berlaku berulang kali termasuk serangan seksual yang lebih teruk lagi. Berikut adalah faktor-faktor terjadinya gangguan seksual di kalangan masyarakat kita. Yang pertama adalah enggan tampil untuk melaporkan kejadian.
Menurut kenyataan daripada berita harian, mangsa gangguan seksual enggan tampil untuk melaporkan kes kejadian gangguan seksual yang mereka hadapi disebabkan khawatir mereka akan dipelekehkan, menyalahkan diri sendiri, kehilangan kawan, tiada bukti dan bimbang tiada yang akan menyokong mereka selepas membuat laporan. Yang kedua adalah berkenaan dengan personaliti si mangsa. Berdasarkan rupa paras dan keterampilan seseorang wanita yang menarik perhatian golongan lelaki di sekelilingnya dengan mengayakan dirinya dengan berpakaian moden, menjolok mata dan tidak menutup aurat, menjadi punca sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. Dan ketiga adalah penerapan didikan seseorang. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya gangguan seksual ini berlaku adalah berpunca daripada penerapan didikan seseorang dan pengetahuan tentang ciri-ciri wanita dan lelaki yang diterapkan sejak dari kecil lagi. Kita lihat contohnya, golongan wanita lumrahnya diketahui sebagai seorang insan yang lembut dan lemah. Mereka selalunya akan melakukan kerja-kerja ringan sahaja seperti memasak, manakala golongan lelaki lumrahnya diketahui sebagai seorang insan yang tegas dan kuat. Mereka selalunya akan melakukan kerja-kerja berat seperti buruh kasar. Berdasarkan pemahaman ini, ternyata lelaki mempunyai kemampuan fizikal yang kuat berbanding wanita. Justru, golongan wanita akan dianggap lemah dan mudah untuk ditindas. Penerapan didikan sebegini menyebabkan golongan wanita dijadikan mangsa gangguan seksual yang tidak sepatutnya berlaku. Saya juga akan menerangkan berkenaan dengan topik yang keenam iaitu huraian dari sudut kesannya. Seperti yang kita sedia maklum, perbuatan gangguan seksual adalah salah satu bentuk kesalahan dari segi undang-undang jenayah dan sivil yang boleh memberi impak yang buruk terhadap mangsa, terutamanya kesihatan mental dan fizikal. Senario tentang gangguan seksual memberi kesan dalam menghalang perkembangan budaya masyarakat penyayang dan masyarakat adil. Berikut adalah kesan terhadap mangsa yang mengalami gangguan seksual. Yang pertama adalah menjejaskan prestasi kerja. Yang kedua adalah perubahan fisiologi yang ketara. Yang ketiga adalah malu untuk bergaul. Keempat adalah perasaan takut dan curiga. Kelima adalah menjadi trauma. Dan yang terakhir ialah masyarakat akan pandang serong. Penyelesaian masalah dalam mengatasi isu gangguan seksual ini. Bagi mementeras jenayah gangguan seksual ini, kerjasama dan sokongan daripada semua pihak amatlah diperlukan. Kerajaan, pertubuhan badan bukan kerajaan, NGO, sektor swasta dan termasuk masyarakat perlu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing serta berganding bahu dalam mengatasi isu gangguan seksual ini. Tanggungjawab kerajaan. Yang pertama, memantapkan jaringan sosial di antara kerajaan dan badan bukan kerajaan dan masyarakat setempat. Yang kedua, menyediakan perlindungan undang-undang kepada mangsa dan pemberi maklumat jenayah gangguan seksual. Yang ketiga, memastikan persekitaran tempat kerja yang selamat. Yang keempat, menyediakan bantuan kaunseling kepada mangsa gangguan seksual. Di pihak pertubuhan badan bukan kerajaan pula, NGO, tanggungjawab mereka adalah yang pertama, membangunkan program pencegahan. Yang kedua, menyediakan bantuan dan sokongan. Yang ketiga, menggesa kerajaan untuk mengubah Akta Perlindungan Mangsa dan Gangguan Seksual. Manakala di pihak sektor swasta pula, tanggungjawab mereka adalah untuk memberi latihan kepada pekerja. Dengan adanya latihan yang diberikan kepada kaki tangan mereka akan lebih memahami cara untuk menangani isu gangguan seksual ini. Mereka juga akan dapat mengetahui cara untuk berdepan dengan situasi gangguan seksual ini sekiranya ianya terjadi kepada mereka. Latihan yang diberikan bukan saja bertujuan untuk mendedahkan kepada semua kaki tangan prosedur dan undang-undang yang betul tentang konteks gangguan seksual, tetapi dalam latihan ini juga kaki tangan perlu diajar untuk berkomunikasi dengan baik. Melalui pendedahan ini juga kaki tangan akan lebih mengetahui bahawa mereka juga mempunyai hak asasi manusia dalam organisasi yang perlu dipertahankan. Tanggungjawab institusi pendidikan.
adalah menjadi kewajipan pihak institusi pendidikan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang bebas daripada gangguan seksual. Pihak institusi pendidikan perlu mengambil tindakan tegas dalam membuat pemilihan tenaga pengajar dalam universiti. Menyediakan pendidikan dan latihan kepada pekerja, pelajar dan ibu bapa untuk mengetahui lebih lanjut tanda-tanda awal gangguan seksual berlaku. Manakala di pihak tanggungjawab masyarakat pula adalah masyarakat perlu bertindak dengan menyokong tidak kira dari segi emosi dan mental kepada mangsa gangguan seksual. Tanggungjawab dan peranan yang patut dilakukan oleh masyarakat adalah tidak berdiam diri sekiranya terdapat orang-orang di sekeliling menjadi mangsa gangguan seksual. Masyarakat juga tidak perlu takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa serta tampil menjadi saksi untuk membantu mengatasi gangguan seksual ini. Masyarakat juga perlu memupuk budaya inklusif dan bertolak ansur dengan melayan semua rakyat dalam negara tanpa ada diskriminasi. Sekaligus ianya dapat mempromosikan budaya yang melayan semua dengan hormat dan bermaruah yang sama. Cadangan penambahbaikan dalam mengatasi isu gangguan seksual. Beberapa cadangan penambahbaikan dalam mengatasi isu gangguan seksual ini perlu dilaksanakan sebaik mungkin oleh kerajaan. Yang pertama, memperluaskan program kesedaran di institusi pendidikan. Kerajaan perlu memperluaskan program kesedaran bahayanya dan keburukan gangguan seksual melalui aktiviti kokurikulum di institusi pendidikan seperti dalam program pembangunan masyarakat dengan bekerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan dan badan pertubuhan bukan kerajaan. Pendedahan ini juga boleh dibuat di sekolah rendah maupun sekolah menengah untuk memberi pendedahan dengan mereka di peringkat awal agar golongan kanak-kanak dan remaja membesar menjadi individu yang mempunyai akhlak yang tinggi. Yang kedua, menambah baik dasar dan akta yang sedia ada. Kerajaan perlu bertindak tegas dengan menambah baik dasar dan akta yang sedia ada agar mereka yang melakukan jenayah seksual akan lebih berhati-hati dengan segala tindakan yang mereka lakukan. Dengan adanya penambahbaikan dasar dan akta, ianya sekaligus dapat memberi sinar kepada mangsa gangguan seksual dan mereka tahu bahawa mereka atau keluarga yang berdepan dengan isu gangguan seksual ini, undang-undang sentiasa ada untuk melindungi mereka. Manakala pihak yang ingin melakukan jenayah seksual ini pula akan merasai setiap apa yang dilakukan oleh mereka akan dipantau oleh pihak berkuasa dan juga masyarakat setempat. Yang ketiga, penampisan tayangan yang berunsurkan pornografi di televisyen dan media sosial. Tanpa kita sedari, punca utama jenayah gangguan seksual ini berlaku adalah disebabkan terpengaruh dengan tontonan video pornografi yang ditayangkan di televisyen dan media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram dan laman sesawang. Sekiranya kerajaan tidak membuat penapisan bagi tayangan yang berunsurkan pornografi di televisyen dan media sosial, isu gangguan seksual ini sukar untuk diatasi. Mereka yang mencari keuntungan melalui pornografi akan bertindak sesuka hati mereka. Dengan adanya kandungan yang tidak senonoh itu menyebabkan anak-anak terpengaruh dan merosakkan minda mereka. Justru itu, penapisan tayangan yang berunsurkan pornografi dibuat. Ianya akan dapat mengatasi isu gangguan seksual ini secara tidak langsung, mencegah gangguan seksual ini. Kesimpulan, kebanyakan masyarakat kita beranggapan kata-kata lucah yang mereka ucapkan
atau tuliskan di media sosial hanya sebagai gurauan semata-mata, dan bagi golongan seperti ini, kata-kata tersebut tidak perlu dipandang serius. Hal ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat kita pada hari ini sememangnya menganggap mudah isu ini. Dengan adanya pendidikan dan pendedahan diberikan kepada masyarakat kita pada hari ini, ianya dapat menambahkan pengetahuan mereka tentang isu gangguan seksual ini. Gangguan seksual ini bukan hanya boleh menjejaskan kehidupan mangsa gangguan seksual, malah ianya juga boleh merosakkan hubungan intrapersonal umum. Oleh yang demikian, kerajaan perlu mengambil kira cadangan yang dikemukakan agar dapat melindungi mangsa gangguan seksual. Masyarakat, pertubuhan bukan kerajaan, dan kerajaan perlu peka terhadap isu gangguan seksual ini. Mungkin ini dianggap isu yang remeh dan tidak perlu diperbesarkan. Jika isu yang kecil ini tidak dibendung, ianya akan menjadi besar. Malah, pelancong-pelancong asing maupun masyarakat akan merasa tidak selamat untuk hidup dalam negara yang sentiasa dibelenggu isu gangguan seksual. Secara tidak langsung, ianya telah menyebabkan keharmonian dalam negara sukar untuk diyakini. Justru itu, bagi mengekalkan keharmonian ini amatlah penting bagi membendung isu gangguan seksual ini bersama-sama. Sekian, terima kasih.